Salam dan salam sejahtera. Hari ini kita nak bincang satu case yang menjadi perhatian ramai, yaitu case saman sivil oleh Muhammad Yusuf Raute terhadap Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Case ini mendapat perhatian sebab ia melibatkan dakwaan yang amat serius dan ia difailkan terhadap pemimpin nombor satu negara. Tapi dalam dunia undang-undang bukan semua yang didakwa akan dibuktikan. Dan kita semua tahu proses kehakiman ini bukan soal emosi atau politik. Itu yang kita perlu tahu. Ia soal fakta dan bukti. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan 7 sebab logik dan berasaskan fakta kenapa Anwar Ibrahim ada peluang besar untuk menang dalam kes saman ini. Oke, yang pertama, Peguam Negara tidak teruskan pendakwaan jenayah. Oke, kita kena mula dengan apa yang berlaku pada tahun 2019 bila Yusuf Raute buat laporan polis. Siasatan penuh telah dilakukan. Bukan sehari dua ya, tapi siasatan dijalankan dengan teliti oleh PDRM, termasuk pengambilan keterangan daripada saksi. Pemeriksaan tempat kejadian juga sudah dilakukan dan sebagainya. Akhirnya, Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan kerana bukti yang ada tidak mencukupi untuk bawa ke mahkamah jenayah. Itu yang berlaku. Ini penting kerana dalam sistem undang-undang kita, pendakwaan jenayah memerlukan bukti yang melampaui keraguan munasabah. Jadi, bila pihak berkuasa sendiri putuskan untuk tak dakwa, itu menunjukkan kekurangan asas bukti. Dan dalam kes sivil, fakta yang sama akan dibawa semula. Oke. Dan yang kedua, beban bukti tetap ada walaupun ini bukan kes jenayah. Ramai orang salah faham bila dengar kes sivil, mereka fikir sesiapapun boleh saman dan otomatik menang, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Walaupun beban bukti dalam kes sivil hanya perlu dibuktikan atas imbangan kebarangkalian, bukan bermaksud mahkamah akan terima apa saja. Bukan bermaksud mahkamah akan terima apa saja dakwaan. Dalam kes yang menyentuh maruah dan reputasi, lebih-lebih lagi terhadap seorang pemimpin negara, mahkamah akan teliti betul-betul. Bukti mesti cukup kuat untuk meyakinkan bahawa dakwaan itu lebih mungkin benar daripada tidak. Ya. Setakat kenyataan tanpa sokongan kuku, mahkamah akan berhati-hati untuk menerimanya. Oke. Ketiga, soal kredibiliti pihak mendakwa. Dalam mana-mana kes saman sivil, kredibiliti plaintiff dalam kes ini Yusuf Raute akan menjadi fokus utama. Mahkamah akan melihat adakah kenyataan plaintiff konsisten sejak mula. Ya. Ada tak percanggahan dalam versi cerita yang diberikan? Adakah terdapat motif tersembunyi seperti pengaruh politik atau tekanan dari mana-mana pihak? Adakah plaintiff menunjukkan tingkah laku yang menyokong atau melemahkan dakwaannya? Kalau berlaku percanggahan dalam testimoni atau dilihat ada unsur keraguan dalam niat sebenar plaintiff, ia akan menjejaskan kekuatan kes tersebut. Dan itu semua akan dimainkan dalam mahkamah nanti.
Oke. Yang keempat, Anwar tidak pernah coba lari dari proses undang-undang. Oke, ini yang kita perlu tahu. Satu lagi faktor penting ialah sikap Anwar sendiri terhadap case ini. Dari dulu beliau menafikan, dari dahulu beliau konsisten menafikan sekeras-kerasnya dakwaan ini. Beliau beri kerjasama penuh kepada pihak polis dan tidak pernah coba mengelak, malah mengalu-alukan proses kehakiman. Ya, ini bukan perkara kecil. Bila seorang menunjukkan keyakinan pada sistem keadilan dan sanggup hadapi perbicaraan terbuka, itu menunjukkan bahwa dia percaya dia tak bersalah. Kalau seseorang itu bersalah, selalunya mereka coba elak, sama ada dengan mengelak hadir ke mahkamah, mencipta alasan, atau tarik diri. Tapi itu tak berlaku di sini ya. Tidak berlaku kepada Perdana Menteri kita. Oke, yang kelima, dakwaan ini muncul dalam konteks politik yang panas, ya. Tidak boleh dinafikan bahwa dakwaan Yusuf ini muncul pada tahun 2019, yaitu ketika Anwar Ibrahim sedang bersedia untuk mengambil alih jawatan Perdana Menteri ketika itu daripada Tun Dr. Mahathir, mengikut perjanjian politik Pakatan Harapan ketika itu. Dan ketika suasana politik sedang tidak stabil, tiba-tiba muncul satu dakwaan yang boleh merosakkan reputasi dan peluang Anwar untuk naik ke jawatan tertinggi negara. Soal masa dan konteks ini tidak membuktikan apa-apa secara langsung, tetapi ia membuka persoalan tentang kemungkinan ada agenda atau pengaruh luar yang berkepentingan di sini. Ya. Mahkamah tidak akan mengambil faktor ini secara mutlak, tetapi ia tetap akan menjadi pertimbangan dalam menilai motif dan latar belakang case. Dan yang keenam, tiada saksi bebas yang sokong dakwaan. Oke, tiada saksi bebas yang sokong dakwaan. Ini antara aspek terpenting. Setakat maklumat yang ada pada umum, tiada seorang pun saksi bebas yang menyaksikan kejadian yang didakwa itu. Ya, ini amat penting untuk kita ketahui. Dalam case sivil sebegini, saksi bebas yang boleh menyokong cerita plaintiff sangat penting untuk meyakinkan mahkamah. Kalau hanya satu pihak yang mendakwa dan satu lagi menafikan dan tiada pihak ketiga yang boleh sahkan, maka ia jadi satu case yang sangat lemah. Apatah lagi bila pihak yang dituduh mempunyai alibi atau bila bukti fisikal tidak menyokong dakwaan asal. Ya. Dan yang terakhir, ini yang kita perlu tahu, sejarah Anwar dengan sistem undang-undang. Oke. Kita tidak boleh lupa Anwar Ibrahim sudah lama berdepan sistem perundangan Malaysia. Beliau pernah dihukum, pernah dipenjara dan kemudian dibebaskan. Dalam beberapa case penting ini, beliau menang dalam rayuan dan ada juga yang digugurkan selepas peralihan kuasa. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan individu yang mudah dijatuhkan oleh dakwaan semata-mata. Dan sekarang, selepas menjadi Perdana Menteri, beliau tetap bersedia hadapi kes ini di mahkamah. Ini mencerminkan keteguhan dan keyakinan terhadap prinsip keadilan. Oke, itulah 7 antara 7 sebab Anwar akan menang kes ini. Oke. Jadi, kalau kita lihat semua 7 faktor ini,
ia jelas menunjukkan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai asas yang sangat kukuh untuk menang dalam kes Saman ini. Kita sebagai rakyat sebaiknya jangan cepat menghukum sesiapa. Biarkan mahkamah yang tentukan apa yang penting. Oke? Kita lihat dengan mata terbuka, jangan terperangkap dalam permainan naratif sebelah pihak. Kalau Anda suka analisis seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau Anda tak setuju, tak mengapa. Kongsikan pandangan Anda secara berhemat di ruangan komen. Oke, kita bincang secara sehat. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sejahtera, selamat berjumpa lagi.